Buka surat 344. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita telah dengar pada minggu lepas, iaitu pada hari Jumaat, surah yang paling baik kita baca Suratul Kahfi. Masanya bermula daripada malam Jumaat, dan yang paling baik lagi selepas solat subuh. Selepas solat subuh, kerana ada diriwayatkan sebab pagi Jumaat ini ada persamaannya dengan hari kiamat, iaitu pada hari Jumaat semua umat Islam berhimpun untuk mendirikan solat Jumaat. Tidak sah solat bersendirian, dan seakan-akan keadaannya samalah kita berhimpun di padang mahsyar. Kemudiannya berbetulan pula hari kiamat itu berlakunya pada hari Jumaat. Hari kiamat itu berlakunya pada hari Jumaat. Kemudian yang terbaik lagi, apabila kita telah berada di atas masjid untuk menghadiri solat Jumaat, bacaan yang terbaiknya ialah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita awal tu nak baca Yasin apa tak ada, tapi yang terbaik, sebab salawat ini boleh duduk di mana-mana, tak perlu tengok buku, tengok apa. Dan yang terbaiknya ialah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga seandainya berlaku kebisingan, takdirkanlah masjid yang besar, mikrofonnya rosak, tidak ada elektrik, ataupun dekat masjid itu ada pembinaannya, dengan tidak diberhentikan, tak dengarlah khutbah, maka kita para jemaah hendaklah banyak membaca salawat. Sebab nak dengar khutbah, tak dengar khutbah, ada hal speaker rosak ke, tak ada elektrik ke, ataupun ada pembinaan duk filing Cina duk berhenti, maka yang baik kita lakukan ialah banyak membaca salawat kepada Nabi. Dan sepanjang khutbah dijalankan itu, semasa khutbah dibaca adalah merupakan saat yang doa dimakbulkan. Saat doa dimakbulkan, maka berdoalah kita di dalam hati. Sambil dengar khutbah, berdoalah kita di dalam hati banyak-banyak, mudah-mudahan terkenalah pada masa itu waktu doa dimakbulkan. Kemudian dikatakan masa doa dimakbulkan itu, dulu saya telah salah terang, iaitu dia kata pada akhir asar, pada akhir asar hari petang Jumaat. Saya kata hari Khamis nak masuk Jumaat, ada sebenarnya pada hari Jumaat itu, akhir asar pada hari Jumaat, nak masuk maghrib hari Sabtu dah. Dikatakan masa-masa yang doa itu dimakbulkan. Dan sebagaimana yang diamalkan dahululah dalam keadaan kehidupan tenang dah. Orang ke laut pun tak ke laut hari Jumaat, orang buat padi pun tak buat padi hari Jumaat. Tok guru buat dia ikut saja. Sunat kata sesudah salat Jumaat
sebelum kita alih lipatan kaki kita. Iaitu duduk dalam keadaan tahiyat lah. Sebelum kita alih lipatan kaki kita, duduk dalam keadaan tahiyat. Sebelum kita cakap apa-apa, membaca Al-Fatihah 7 kali. Qul huwallah. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallah 7 kali. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Dan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Masing-masing 7 kali. Juga berdasarkan hadis yang menyatakan bahawa benar-benar orang yang mau membaca adalah diampuni sekalian dosanya yang sudah lewat dan akan terjadi. Itu fadilatnya kalau kita baca sungguh-sungguh. Setiap Jumaat 7 Fatihah, lepas pada bagi salam dan cakap apa, baca 7 kali Fatihah, 7 kali Qul huwallahu ahad, 7 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali Qul a'udzu birabbin nas. Maka dia kata berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahawa benar-benar orang yang mau membacanya itu adalah diampuni sekalian dosanya yang sudah lewat, yang sudah lepas dan yang akan terjadi. Bukan saja diampuni dosa, serta dianugerahi pahala sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Pahala pula besar sebanyak bilangan manusia yang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulullah pada hari itu. Pada masa itu, itulah murahnya kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sikit buat banyak rahmat dikurniakan. Cuma kita je lah pula. Dulu masa saya budak-budak memanglah Tok Guru tak iman, Tok Guru buat makmum buat belaka. Sebab tak ada benda dah hari Jumaat tu. Hari rehat dah. Cuma balik nak makan nasi. Tak pernah masjid pun separuh tu bacalah maknanya. Sebab dia ikut Tok Guru dah. Lalu ni kita masing-masing ada kan nak kerja tu, nak kerja ni, nak kerja tu, maka terlepaslah hak untuk kerja ke akhirat tu. Yang besar kita dapat. Tak boleh nak kata siapa-siapa ada. Begitulah. Kemudian kita ulangi lagi muhimmatun. Muka surat 344 yang berarti satu perkara yang penting lah untuk amalan kita. Dah kita belajar, sekarang kita ambil sikit yang kita belajar ni untuk menjadi amalan muhimmatun. Ulang juga ni dah. Yusannu an yakraha wa ayatal kursiyyi syahidallahu ba'da kulla maktubatin wa hina ya'wi ila firasihi ma'awakhiril baqarati wal kafirun. Yusannu an yakraha wa ayatal kursi wa syahidallah ba'da kulli maktubatin. Sunat. Sunat ni satu fadilat yang besar. Cuma tak wajib saja. Kalau nak ikut pahalanya besar macam wajib juga. Cuma kalau tak buat tak apa dah. Itu dia kata sunat tu. Sunat membaca surah-surah tersebut, iaitu ayat kursi, ayatul kursi, surah ayat kursi dan surah Al-Baqarah ayat 25 dan syahidallah sambung dengan syahidallah. Surah Al-Imran ayat 18. Ni orang duk wirid seumur ni ingat belaka dah dah. Sunat dia kata pada bila tu setiap selepas solat fardu. Selepas setiap solat fardu. Dulu buat dah. Learning selepas subuh dengan selepas maghrib je. Kalau zuhur asar betul lah pas maya zuhur nak pergi masuk jabat pulak. Pas asar nak pergi ambil balik kerja semayang sekejap. Kadang-kadang asar lewat, gitulah maknanya masa tu selalu terkejar-kejar. Walaupun begitu diberitahu dalam kitab ini penting penting iaitu selepas setiap solat fardu baca ayat kursi dan syahidallah. Syahidallah amana rasul apa tu
tak apalah hak tu hak ni yang terpenting. Semoga dah kita ada ingat, kita boleh amalkan. Sebab tu kita mari dengar mai terak, nak ambil sedikit faedah. Tak apalah, tak ingat lagi syahidallah pun ayat kursi saja. Sebab tu lah setengah orang dia wirid, setengah orang dia wirid lepas baca apa dia kan kita baca lepas pada wirid tu kita baca Fatihah, kul huwallah, kul a'udzu birabbin falaq, kul a'udzu birabbin nas, alif lam mim. Dak lepas alif dak baca dah Fatihah, dah baca dah Fatihah, kita terus ambil ayat kursi, nak ambil fadilah ayat kursi tu. Sebab Fatihah baca dah kali yang pertama, tak payahlah lepas kul a'udzu birabbin nas tu tak amal pun, terus ambil ayat kursi, nak ambil fadilah ayat kursi itu. Kemudian syahidallah. Kemudian sunat lagi amalan untuk kita, sunat baca surah Al-Hasri, iaitu ayat Al-Hasri ini orang dah amal bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina Allah biqad la ayyuhallazina ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sampai habis setengah orang ambil daripada law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai habis. Jadi maknanya dia kata itu perkara-perkara yang sunat besarlah. Sunat kita baca surah Al-Hasri. Nak dia ingat law anzalna hadzal qur'an ala jabalil la ra'aitah. Surah Al-Mu'min ayat 1 hingga 3. Al-Mu'minun ayat 115 118 bila tu dibaca pada setiap pagi dan setiap petang. Dibaca pada setiap pagi dan setiap petang. Di samping zikir khusus masing-masing lah. Tak apalah, tak semua kita ambil untuk amalan dulu tak? Tak. Ambil dulu surah Al-Hasr. Sunat membiasakan pada setiap hari. Sunat kita membiasakan diri kita ini pada setiap hari membaca surah As-Sajadah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Az-Zulzilah. Jadi maknanya Yasin mungkin ramai orang ingat, begitulah Tabarakallazi Al-Mulk. Sajadah mungkin. Sajadah ni kalau baca muluk ingat, kalau dalam semayang bila lari sutir tak temu nak gagal. Kalau mulut ni cari-cari lagi. Dalam semayang kok lari sutir je, tak ada orang tukang batu tak. Tak temu nak gagal. Sebab itulah Tok Bila tu kena ingat juga. Tok Bila kena ingat juga, dan dia lah tukang maklumnya. Tapi dan Tok Bila lah yang patut duduk di belakang imam masa solat berjemaah. Dia bukan takat azan, dia juga mempunyai ilmu agama. Jadi tapi cara kita tolong royak ke Tok Imam tu tak selalu Tok Imam tak sikat sebut selalu. Sampai 3 kali Tok Imam ulang tak boleh tu barulah kita tolong tegur. Baru kita tolong sama cara dia. Cara dia. Kadang tu orang Tok Imam tak ingat sekali terus selalu. Tak apalah, tapi caranya tengok dululah, mungkin Tok Imam boleh ingat balik, taklah mengganggu dia. Sampai 3 kali tu barulah tolong bantu. Caranya. Tegar tu. Begitulah. Niat zikir lah, bukan niat nak bagi tahu. Tak ingat niat zikir tu. Tak apalah, tak ingat. Dia kalau syariah ni tak ingat tak apalah. Dan sunat juga membiasakan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad
200 kali pada setiap 10 bulan Zulhijjah. Raya haji. Surah Al-Fajr wal fajri itu panjang dah. Kalau qul huwallah tu tak apalah, tak 200 pun 10 kali pun, tapi makna kita ingat boleh buat amalan tu. Maknanya tak saja setiap huruf yang kita baca Al-Quran ni diberi ganjaran pahalanya. Tak. Bukan setiap kalimah, setiap huruf. Qaf lam kul 2 huruf. Dapat dah 20. Begitu. Dan sunatlah kita baca surah Yasin juga pada hari raya Kurban, dan surah Ar-Ra'du indal muhtadir pada orang sakit gerah. Surah Ra'du ni maknanya satu pertolongan lah. Kalau sakit ni payah sakit yang payahnya nak mati duk tengok tak. Patutlah dibaca surah Ar-Ra'du untuk menolong, memudahkan menghembus nafas yang terakhir, mudahkan matilah. Kalau payah, tak kira lah payah kerana apa pun, payahnya nampak siangnya, bacalah surah Ar-Ra'du. Indal muhtadir, ketika orang sakit kuat. Habis pada pagi ini larangan. Okey, bermula dengan larangan. Dan larangan dilakukan. Okey. Wa haruma takhatin riqaban nasi lil ahadisi sahihati fihi wal jazmu bil hurmati ma naqalahu Syekh Abu Hamid an-Nassi Syafi'i waqtaraha fir raudati wa 'alaiha kasiruna. Okey, ni hari Jumaat lah ni juga ni, ketika nak solat Jumaat, masih lagi dalam bahagian Jumaat. Haram, bila kata haram berdosa lah kan. Haram melakah leher orang lain. Artinya macam kita duduk di Mekah tu lah, tuan-tuan Arab tu duduk lakoh bahu kita tak. Makin lakoh leher, lakoh kepala lah, lakoh bahu lah ni. Tengok keadaannya bila menjadi haram tu. Haram melangkah leher orang lain. Hal ini berdasar kepada hadis-hadis sahih. Jadi tentang penentuan hukum haram itu, bagaimanakah dikatakan haram tu, melangkah leher orang lain tu jadi haram tu. Ketika orang duduk dah duduk baring dah untuk menunaikan solat Jumaat. Begitulah solat fardu. Tapi solat fardu tu sama lah kalau Mekah sama ramah belaka tak. Kalau kita ni tempat kita solat fardu tak lah siapa berteruk-teruk. Haram dia kata melangkah leher orang lain. Tentang penentuan hukum haram ini, kok mana kok sampai jadi haram tu? Adalah sebagaimana nukilan Syekh Abu Hamid dari Nas Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Abu Hamid, yang diambil daripada nas, iaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian dipilih di dalam Ar-Raudah. Kemudian ada juga lagi karangan Imam Nawawi dalam kitab Raudah ada menyatakan tentang haram ini. Dan seperti itu pula pendapat sebahagian besar para ulama. Walakin qadiyatu kalamis
as-shaykhaini al-karahatu wa sarraha biha fil majmu'. Namun pokok kalam as-shaykhan iaitu Imam Nawawi dan Imam Ramli menentukan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tidak haram, tetapi kata Imam Nawawi dan Imam Ramli katanya tak haram, hukumnya adalah makruh. Makruh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab dia lah, kitab Al-Majmu'. Kita pergi lagi. La liman wajada farjatan quddamahu farahu bila karahatin takhatti saffin wahidin au isnan. Melakah leher. Asal tadi kata haram, kemudian hak yang kedua pendapat Imam Nawawi kata makruh. Melakah leher menjadi tidak haram tu, tadi hukum haram, kemudian kata Imam Nawawi dak sampai jadi haram, jadi makruh sahaja hukumnya. Jika dilakukan seseorang yang sebelah depannya masih kosong, artinya makruh sahaja. Kalau kita buat ni, orang lakah bau nitah, sebab sekiranya depan ada kosong, dia tengok tempat tu ada. Macam kita duduk di Mekah kan, tak arak duduk lakah-lakah, dia tengok kosong, ada je duduk depan, taklah menjadi haram. Sebab tempat ada kosong. Dan memanglah sepatutnya nak sembahyang ni saf yang naklah memenuhi saf yang di hadapan dulu. Tak. Jadi kalaulah dia lakah tu sebab dia nampak kosong ada depan tu, tempat yang kosong, ruang yang boleh duduk, kalau dia lakah pun jadi makruh sahaja, tak jadi haram. Melangkah leher menjadi tidak haram jika dilakukan seorang yang sebelah depannya masih kosong. Kau tengok depan tu masih kosong. Orang ini boleh melangkahi satu atau dua baris depannya tanpa terkena makruh. Tak juga. Tak makruh juga. Tak makruh. Kalau dia lakah sampai dua baris ke sebaris atau dua perkaris, dengan sebab nak pergi duduk ada tempat kosong dalam barisan yang ada depan, dia boleh melangkah. Orang ini boleh melangkahi satu atau dua baris depannya tanpa makruh. Jadi tiga lah keadaan. Yang pertama kata haram. Haram tu tengoklah penentuan hukumnya, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abu Hamid, diambil pernah Asy-Syafi'i juga, fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian pula ada disebut dalam kitab Ar-Rawdah, pendapat sebahagian besar ulama, hukumnya haram lakah bau orang, apatah lagi lakah kepala. Namun dia kata yang kedua, kalam as-Shaykhani, iaitu pokok utama kepada pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi. As-Shaykhani, bila kata Shaykhani, Imam Nawawi dan Imam Ramli, Syekh Ramli. Tapi kalau di antara Imam Nawawi dan Syekh Ramli ini, kalau berlainan pendapat, kita utamakan pendapat Imam Nawawi. Sebab Nawawi ini dikatakan pendapat Imam Nawawi sebagai orang tepat rojokkan lah. Jadi kedua-dua Asy-Shaykhani, bila sebut Shaykhani, Imam Nawawi dan Imam Ramli menentukan hukum makruh. Kata Imam Nawawi, perbuatan yang pertama tu haram sah. Yang kedua kata Imam Nawawi pula, dia letakkan perbuatan melakah itu adalah makruh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya, kitab Al-Majmu'. Tetapi yang ketiga hukumnya tidak makruh pun. Sekiranya orang yang melakah itu nampak ada tempat kosong depan, baris depan, sama ada sebaris lagi ataupun dua baris lagi, boleh dia pergi duduk,
maka tidak menjadi makruh. Dan memanglah di segi agama kita pun suruh memenuhi dulu ruang bersah-sah yang lebih depan supaya tidak dikosongkan. Wala li imamin lam yajid tariqan ilal mihrabi illa bitakhattin. Demikian pula jika dilakukan sang imam. Indunglah yang tidak ada jalan lain menuju mihrab selain melangkahi leher orang lain. Demikian jugalah tok imam. Kalau nak ikut kira caranya, tok imam memang datang kemudian. Tok imam datang kemudian. Tok imam maknanya bahkan dia tu sunat qabliyah tu dia sembahyang rumah dia dulu dah. Dia datang kemudian, nak dia kena duduk depan lah tempat dia nak jadi imam tak? Di mihrab tu tak ada kosong. Dia terpaksa lakah. Oleh kerana dia imam memang dah untuk pergi menunaikan kewajipan dia sebagai imam, maka dia lakah pun tak makruh lah. Tak ada ruang dah nak lalu. Maka dia, tapi dia mesti pergi ke depan sebab dia imam. Dan imam pula memanglah patutnya datang lambat daripada makmum. Maka kalau dia lakah pun tak makruh lah nak pergi tepi mihrab, tepi dekat sejadah dia tu. Demikian pula jika dilakukan sang imam. Kalau tak imam lakah, yang tidak ada jalan lain, tak ada kosong dah, penuh dah. Nak masuk waktu dah kan. Menuju mihrab selain dengan melangkah leher orang. Habis. Wala li ghairihi iza azzanu lahu fihi li ahya'an alal aujah. Demikian pula tidak haram. Hukumnya tidak haram juga bagi selain daripada imam. Tak ada imam memang dah haram dah dia nak pergi tunaikan tanggungjawab dia sebagai imam solat. Tapi hak lain pun tak haram juga bila atas izin. Sekiranya diberi keizinan yang diberikan bukan lantaran malu dari orang lain yang bersakut tanda atas dasar dari berbagai wajah. Tapi tak juga menjadi haram kalau orang beri dia suruh lalu. Beri dia buat saingan sikit pun tak lepas juga daripada terlakah bau dia. Tapi diberi oleh orang. Diberi itu bukan kerana malu tak. Yang diberikan bukan lantaran malu dari orang lain yang bersangkutan, tak, bukan kerana malu kepada orang tu, tak. Atas dasar berbagai wajah. Iaitu dalam keadaan beberapa keadaan. Wala li muazzim alfi maudian wala li muazzima wala li muazzim lifa maudian. Demikian pula bagi orang yang berhak dimuliakan kerana agama. Dia tak iman tapi dia orang alim. Orang alim, dia datang lewat, kita pun berilah dia supaya lalu saingan sikit, terlakah juga. Tetapi bukan kerana malu dia, kata kita hormat dia seorang yang alim. Seorang yang alim, yang beragama, yang memanglah layak untuk dia ke hadapan ketika salat. Orang yang berhak dimuliakan kerana agamanya, yang telah membiasa dirinya mengambil tempat tertentu, dan memang kebiasaan dia tempat dia situlah. Baris ni tempat dia situlah. Walaupun dia datang lambat, jadi kita ni beri keizinan lah pada dia. Dia pun terlakah juga bau kita walau sehingga sikit pun. Dan memang dia ni orang lain tempat dia dah memang di situlah, di hadapan tu tempat tu lah. Maka kalau dia terlakah pun tidak menjadi haram ataupun makruh. Okey. Saya ulangi dalam kitab Fathul Mu'in ini. Dan dilarangkan, saya baca kitab saya pula, pada hari Jumaat di masjid itu, hari Jumaat
melangkah tengkok, sama saja melangkah tengkok orang lain kerana ambil daripada dalil hadis-hadis yang sahih tentang perkara itu. Antaranya juga ada disebut dalam Al-Ihya, iaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ada menyebut juga bahawa orang yang melangkah leher orang pada hari Jumaat itu dijadikan jambatan di akhirat dan orang ramai melangkahnya. Kerana apa dilarang? Hal ni hak tak ada kisah ni. Kita baca awas mula. Saja je. Nak pergi nak ga lakoh. Nah. Jadi kerana dilarang tu buat begitu pada hari Jumaat, lakoh teka orang, kerana ada dalam hadis-hadis yang sahih tentang perkara itu dilarang melangkah teka orang tu. Dan juga ada disebut dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin oleh Imam Syafi'i bahawasanya orang yang melangkah leher orang pada hari Jumaat tidak ada kes yang tentu bagi tak macam tadilah. Dijadikan jambatan di akhirat dan orang akan melangkahnya. Dia jadi jambatan, orang akan langkah dia ataupun pijuk dia di akhirat nanti. Itulah maknanya kebajikan. Maklumlah orang datang nak menunaikan solat Jumaat, kita mari ke dia, mari lakoh, tak ada apa hal. Jadi kata Imam Ghazali, besok orang ini akan dijadikan jambatan, dilakoh oleh orang pula di akhirat nanti. Bila kata jambatan, pijuk lah tau. Okey. Dan penentuan tentang haram tadi, perbuatan itu ialah apabila yang dinukilkan oleh Syekh Abu Hamid dari Nas Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan. Kemudian pendapat ini dipilih dalam kitab Ar-Rawdah karangan Imam Nawawi, dan ramai ulama yang berpendapat demikian itu ada dalam kitab Ar-Rawdah menyatakan haram, tapi dengan keadaan lah, dengan keadaan yang telah saya sebut tadi. Tadi. Dan maksud perkataan dua syekh tadi saya silap, Syekhani dua syekh itu siapa dia? Dua ahli tarjih. Ahli tarjih ni tepat orang mengambil petua. Ahli tarjih ni tepat yang menyelesaikan masalah. Orang yang dapat menyelesaikan masalah, iaitu Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i, perbuatan itu adalah makruh. Tadi haram tu dengan tak ada okey lah. Tapi kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, perbuatan itu hukumnya makruh, iaitu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Dalam kitab Majmu' ada menyebut dam melangkah leher orang itu menjadi tidak haram. Daripada haram kepada makruh kan, menjadi tidak haram bila seorang itu dapati ada tempat kosong dalam saf di sebelah depannya. Dia lah terpaksa lakah sebab ada tempat kosong depan, nak pergi masuk ke depan. Telah kita dengar, maka ia boleh pergi sampai terpaksa melangkah leher untuk sampai ke tempat kosong dalam saf itu. Maka orang itu tidak dimakruhkan melangkah bahu orang satu saf atau dua saf sampai dua saf pun. Demikian juga tidak makruh bagi imam. Imam saya katalah imamnya memangnya hak dia datang lambat pada makmum. Datang lambat pada makmum. Asalnya. Kemudian kita tengok Masjid Madinah tu, tak imam dah tawar tapi dia pergi duduk dalam bilik dia. Dah nak qomat baru dia tubik taklah melangkah orang, dia tubik daripada depan. Tapi asalnya tak imam ni kalau tak ada bilik begitu, dia daripada rumah. Daripada rumah dia hak dianya memanglah patut datang lewat sedikit. Datang lewat sehingga nak masuk waktu barulah datang ke masjid. Maka ia boleh pergi sampai tempat melangkah leher untuk sampai ke tempat kosong dan saya itu. Maka
Orang yang tidak dimakruh melangkah bahu orang satu sah atau dua sah. Habis. Demikian juga tidak makruh bagi imam. Datang melangkah leher orang bila beliau itu tidak ada jalan lain. Memang pernah dah. Dia wajib ke hadapan untuk jadi imam. Untuk sampai kepada mihrab, malaikat dengan melangkah leher orang lain. Demikian juga tidak haram melangkah bagi orang yang selain daripada imam bila ia diizinkan melangkah. Tak haram juga kalau diberi. Diberi suruh dia langkah. Kita senggan sikit bau dia langkah. Yang diberikan izin itu, tetapi kita beri ke dia pun bukan kerana malu dak. Bukan kerana malu kerana dia orang kaya dak. Kerana dia pakat datuk-datuk dak. Berizin melangkah tu mengikut yang lebih berwajah, maka iaitu siapa dia ke orang yang boleh kita beri senggan ni? Kalau orang lain daripada iman itu diberikan ia melangkah leher kerana orang malu kepadanya, maka hukumnya masih haram. Kalau beri kerana malu sebab dia orang besar, sebab dia orang kaya, sebab dia datuk-datuk, dia langkah haram juga lagi. Sebab kita beri tu kerana malu, kerana pangkat dia. Hukumnya masih haram bagi mereka yang berpegang pada hukum haram. Dan makruh bagi mereka yang berpegang pada hukum makruh. Jadi dua lah, kalau kita pegang hukumnya haram, haram lah. Kalau pegang makruh, makruh lah. Dan demikian pula tidak makruh bagi orang yang mulia yang terbiasa suka kepada satu tempat tertentu. Orang mulia ni mulia dari segi kealiman dia, mulia daripada keilmuan dia, dan tempat dia memang situlah, kalau datang sama di situlah tempatnya. Maka tak makruh lah kita bagi dia langkah pun, sebab memang dia itu layaknya dihormati sebab keilmuannya. Seorang yang alim, dan juga tempat sembahyangnya memang di situlah, pada setiap kali Jumaat tempatnya di situ. Habis. Seterusnya, wa yukrahu takhatti al-mujtama'aini li ghairi salati wa yahrumu an yuqima ahadan bi ghairi ridahu liyajlisa makanahu wa yukrahu isaru ghairihi bi mahallihi illa inintaqala bimislihi aw aqraba minhu ilal imami wa kadzalikal isaru bisairil qurbi wa lahu tanhiyatu sajadata. Habis tu demikian pula dia kata bagi orang yang berhak dimuliakan kerana agamanya yang telah membiasakan diri mengenai tempat tertentu. Terang tadi dah lah, kita bagi hormat dia ni kerana dia dimuliakan kerana agamanya, kerana ketinggian ilmu agamanya, kerana orang alim, ataupun tok guru juga dia, dan tempatnya kebiasaannya memang di situ, di sanalah sejadah tempat dia solat Jumaat. Maka tidak makruh lah kalau kita beri, kita saingan pun terlangkah bau kita ke terlangkah orang makruh, sebab kita hormat memuliakan kerana agamanya, artinya kerana ilmu agamanya, kerana kealimannya. Makruh melangkah leher sekelompok orang di luar solat. Makruh juga kita langkah leher orang di luar, bukan kerana semayang, tak, dia berkumpul. Kita pun tak minta-minta lah, lalu berok langkah. Temiak orang kita tak dah. Ni temiak pok-pok tak arak tu dia ngasah gitu. Berok langkah sampai itu. Kita minta izin juga dah kalau kita tak berlaku ni, sudah dah lakah ni.
Makruh melangkah leher sekelompok orang jual salat. Haram menyuruh orang berdiri yang tapak kelan jarinya untuk ditempati tempatnya. Kemudian bagaimana pula kalau kita orang duduk baris dah, duduk dalam barisan, duduk cengok, kita orang beken apa suruh dia bangun, kita nak duduk, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Haram menyuruh orang berdiri yang tanpa keelaan darinya. Tapi dah kita orang beken kok takut ngeri bangun. Kita pun bangun, dia pun duduk tempat kita. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Dapat juga dah. Mari nak semayang dan dapat pahala, tapi belum semayang boleh dah dosa. Sebab tidak ada adab mengikut agama. Haram menyuruh orang berdiri yang tanpa keelaan darinya untuk ditempati tempatnya. Dia pula ambil tempat. Suruh orang bangun, dia pula duduk. Maka hukumnya adalah haram. Makruh isar, iaitu isar ini dalam bahasa Arab, Melayunya mengutamakan orang lain. Makruh mengutamakan orang lain untuk menepati tempatnya. Begitulah juga kita. Tak ada saja je. Tengok orang tak ada tempat, kita pun bangun nak pergi ke dia tempat. Makruh, sedangkan kita ni tak tahu nak pergi mana lagi ni. Tapi mengutamakan orang pula dah. Orang lain lah, bukan orang berderajat macam tadi, bukan kata dia orang alim ke, tak lah. Makruh itu isar, bahasa Arabnya mengutamakan orang lain untuk menepati tempatnya. Kecuali dengan itu orang berpindah ke tempat yang sejajar dengan tempat semula atau yang lebih dekat kepada imam. Demikian pula melakukan isar pada setiap ibadat. Hukumnya asal makruh, kita mengutamakan orang lain, kita bangun. Tapi kecuali pula dengan kecuali dengan itu orang berpindah di tempat yang sejajar. Kecuali kita bangun tu, kita ada tengok ada tepi nu kosong, walau sebarisan kita lagi, ataupun depan kita, gitu. Kecuali jika dengan itu orang berpindah ke tempat yang sejajar dengan tempat semula, sama sebaris ada lagi kosong, kita pergi, kita beri ke dia, atau lebih dekat kepada imam, ataupun depan ada kosong, kita tak apalah awak duduk, saya pergi. Lebih dekat kepada imam. Demikian pula melakukan isar pada setiap ibadat. Begitulah juga pada sembahyang-sembahyang lain lah, bekas sembahyang Jumaat pun. Begitulah hukumnya. Saya ulangi. Dan makruh melangkahi leher orang yang sedang berhimpun bagi tujuan selain daripada menunaikan sembahyang. Bukan nak sembahyang tapi duk cengak angok. Duk cakap. Bukan dalam masjid lah ni. Di luar. Makruh juga. Kita lakah leher dia, walaupun dia itu bukan berhimpun kerana nak sembahyang dah. Inilah adabnya. Bagi mereka yang berpegang pada hukum haram, kalau dia pegang perbuatan itu, lakah leher, orang duduk sembang-sembang, duduk kumpul, duduk cakap, kita pergi lakah. Kalau kita pegang hukumnya haram, maka haramlah perbuatan itu. Dan hukum itu haram pula melakukan leher orang yang berhimpun bagi tujuan yang selain daripada sembahyang, sama saja. Dan haram menyuruh orang berdiri dengan tidak rela hatinya supaya ia boleh duduk di tempat orang itu. Dulu adalah ada jamu-jamung ni. Bukan atas kursi, duduk atas baku kayu. Kayu buat tiang buluh panjang. Tiba-tiba kita
suruh orang lari, kita nak ambil tempat nak makan situ. Nak tunggu dulu kan tunggu 4 orang baru boleh makan setalang tau. Ada buffet. Dia malah tunggu suruh orang lain lari, dia nak masuk nak jadi pak ke dia. Maka hukumnya adalah haram juga. Dan haram menyuruh orang berdiri dari tidak rela hatinya supaya ia boleh duduk tempat orang itu. Sekali lagi tambahan di sini. Dan makruh isar, yakni mengutamakan orang lain bagi mendudukkan pada tempatnya. Jadi makruh malaikat bila ia boleh berpindah ke tempat lain yang sama. Saya kata tadilah seperti tempat tempat itu ataupun baris yang sama, tak apalah segi sana. Nampak ada kosong. Mana? Ikhlas hati dia mengutamakan orang tu. Jadi kalau tak ada tempat hukumnya makruh, tapi tengok ada terpinung, tak apalah saya duduk tepi. Malaikat ia bila ia boleh berpindah ke tempat lain yang sama seperti tempat itu ataupun lebih dekat lagi ataupun kalau saya pindah ke depan ada kosong dekat lagi dengan Tok Imam, 2 baris je selang dengan Imam. Maknanya tak apalah. Dia menghormati orang lain, mengutamakan orang lain, tetapi ada sebab yang lebih baik bagi dia. Terutamanya jika dia pergi depan lagi 2 ada kosong, lepas 2 baris depan ada lagi kosong, lagi dekat dia dengan imam. Kita gitulah. Sedangkan baris pertama lebih besar pahala daripada baris kedua, jadi makmum. Baris kedua lebih besar pahala daripada baris ketiga. Tapi hak kebanyakan kita dah orang dak menuntut badi nak duduk belakang, mari duduk tepi dinding belakang. Sebab apa tu, sudah mayang nak balik derah, budak-budak turun dia pun turun. Tak imam tak baca doa apa, budak turun dia turun. Padahal kalau nak ikut kira markah hak belakang tu sikit sekali. Tak semayang sah belaka, semayang sah. Tapi fadilat barisan pula di dalam mengikut imam tu. Hak belakang tu lah dia pilih. Badi nak duduk belakang. Tengah kosong, depan dia dah. Tengah kosong, belakang penuh. Belum pada baca khutbah. Sebab apa? Sebab tak tahu. Jadi dan makruh isar mengutamakan orang lain bagi mendudukkan pada tempatnya. Malaikat bila ia boleh berpindah ke tempat lain yang sama seperti tempat itu ataupun lebih dekat lagi tempat baru itu kepada iman. Misalnya ia memberikan tempat pada sah awal kepada orang lain, walhal ia terpaksa pergi pada tempat yang lebih jauh. Ini balik pula kita utamakan orang. Suruh orang tempat kita dekat dengan imam dah, kat orang kita pergi undur ke belakang. Jadi dia kata makruhlah juga hukumnya. Kita memberikan tempat pada sah awal kepada orang lain, walhal ia terpaksa pergi kepada tempat yang lebih jauh daripada iman, maka itu adalah makruh. Habis ayatnya. Kecuali ia berpindah ke tempat yang dekat lagi kepada iman. Tapi kalau beri keutamaan pada orang, ada tempat kosong dekat dengan imam lagi, baris kedua dah daripada imam, ataupun sekurang-kurangnya tempat itu sama jauh dengan imam dengan tempat yang ditinggalkan, ataupun sama jauh je, baris yang sama adalah. Ada tengah tu kosong, dia duduk tepi, dah mari orang kat tepi, tak apalah saya duduk tengah satu baris yang sama, tak apalah tu, barulah tidak makruh. Demikian juga hukumnya makruh melakukan isar, iaitu mengutamakan orang lain dalam tiap-tiap amalan pendampingan dengan Tuhan. Begitulah juga majlis zikir ke apa ke. Tak. Depan dah, ramai ke dia, beri ke dia. Adapun ayat wa yu'assiruna ala anfusihim, iaitu maksudnya dan mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, itu adalah dalam perkara-perkara yang menyentuh hak nafsu. Iaitu macam mana?
Tengok ada pun ayat wa yu'assiruna ala anfusihim, iaitu dan mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Tak. Ini ayat ni suruh buat dapat pahala. Iaitu hak mana tu? Adalah di dalam perkara-perkara yang menyentuh hak nafsu. Iaitu seperti kita memberi orang tua duduk di tempat kita. Sama ada dalam bah ke, tengok ada orang dukung anak ke, mengandung ke orang tua tak. Kalau yang pernah dah kita duduk, maknanya disuruh juga kita mengutamakan orang lain tu. Dalam bahagian itu, walaupun disebut perkara yang menyentuh hak nafsu, atau perkara yang menyentuh hak perasaan kita, bukan nafsu doh, yang menyentuh perasaan kita, yang menyentuh hati kita. Nyanyinya tengok duduk gantung dukung anak, ataupun duduk gantung perut terik neting, ataupun tua gantung kita duduk congok. Maknanya itu memanglah disuruh mengutamakan. Itu kerana menyentuh perasaan, kerana menyentuh perasaan kita. Jadi begitulah kita dalam bab kita baca dahulu, dalam bab barisan kan. Jadi makmum baris hadapan besar fadilatnya daripada baris belakang besar fadilatnya daripada baris kedua besar fadilatnya baris ketiga. Dan susunan juga, maknanya kita di sebelah kanan imam lebih besar fadilatnya daripada duduk di sebelah kiri imam. Tak? Sebelah kanan imam lebih besar daripada duduk di sebelah kiri imam. Kita berhenti di sini pada hari ini. Kitab ini kita sambung kitab yang kedua. Kita selingkan dahulu sekejap. Coba dengar. Dengar deh. Sebelum baca kitab kedua, iaitu tentang masalah iman dan makmum ni. Ambil daripada awal. Kita tengok hadis-hadis asas bagi peraturan solat berjemaah. Dengar tak ada dah kita tuan-tuan tu. Hadis-hadis asas. Ni muka yang pertama lah. Mula-mula dah muka surat 3. Awal sekali dah pembukaan ni. Surat 3. Okey. Hadis-hadis asas bagi peraturan solat berjemaah atau hukum-hukum makmum dan imam. Hadis asas satunya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala taqtalifu alaihi, fa iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza sajada fasjudu." Kata baginda, sungguhnya dijadikan imam itu supaya diikut makmum. Tak dijadikan imam itu supaya
diikut oleh makmum. Bukan suruh makmum tu berlomba dengan iman. Tak. Iman itu dijadikan iman supaya diikut oleh makmum. Bukan berlomba oleh makmum, bukan didahului oleh makmum, tak, diikut oleh makmum. Oleh itu janganlah kamu menyalahinya. Baginda kata janganlah kamu menyalahinya, artinya dia dah ada rokok, kamu rokok dulu dah. Misalnya dia dah ada sujud, dah kamu cegah tak iman tua berok aku turun dulu sujud, tak iman baru nak letak dahi dah kita orang cegah dem. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Biar tak iman takbir dulu tu barulah kita takbir. Apabila ia rakaat, hendaklah kamu ikut rakaat, dan apabila ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Sebab itulah sahabat dah. Kalau baginda rakaat sterik dah, baru sahabat rakaat. Baginda sujud ubuh dahi ke sejadah, barulah sahabat tu orang sujud. Maknanya iman itu untuk diikuti. Tapi gitulah sebabnya kebanyakan dah kita ni semayang, caranya pula sebagaimana hak kita awal belajar dulu hak gitulah. Kemudian datang berimam molek dah tu dah, tapi terimam dengan tertibnya kita, dengan cergahnya. Tak imam rokok baru nak belunjuk, kita belunjuk dah. Tak imam baru turun sujud letak dah, dan baru letak tangan dak ubuh dahi, kita duduk ubuh dahi dah. Jadi sabda baginda, apabila rakaat hendaklah kamu ikut rakaat, biar tak imam rakaat dulu baru kamu rakaat. Dan rakaat itu bila dinamakan rakaat yang sempurna? Setelah berlunjur belakang dengan tekak dengan kepala sama rata, barulah rakaat yang sempurna. Minta imam baru bokok kita berok. Rakaat dah. Tak jadilah tu. Dan apabila ia sujud, hendaklah kamu sujud. Semayangnya sah, tapi adalah kekurangannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi fa inni arakum min amami wa min khalfi. Baginda kata, janganlah kamu mendahuluiku. Dah. Memanglah baginda lah imam. Janganlah kamu mendahuluiku dengan rakaat. Tidak pula dengan sujud, artinya jangan juga mendahului sujud. Tidak pula dengan bangkit berdiri, begitu juga Allahu Akbar bangun rakaat yang kedua pun. Para sahabat setelah baginda beri betul barulah bangun. Ni gitulah kita dah kalau tak iman tua, kita dan diri cegak dulu tak iman baru dok bengah pokok sabuk. Tak. Dan tidak pula dengan keluar dari sembahyang. Terima assalamualaikum lalu. Ya dulu pada tema sama rak. Kerana aku dapat melihat kamu di hadapan dan belakangku. Rasulullah bagi ingat pada sahabat. Rasulullah kata aku nampak depanmu belakangmu pun. Jadi janganlah nak lomba-lomba. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himara aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Artinya, adakah tidak orang-orang yang mengangkatkan kepalanya itu mendahului imam? Lepas pada rakaat sami Allah, dia dulu cegak tak imam dah. Atau merasa takut. Adakah tidak orang-orang kepalanya mendahului iman itu merasa takut bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar atau menjadi seperti rupa keldai? Takut tak? Rasulullah kata, duk dahulu-dahulu daripada iman tu. Maknanya takut, tak takut Tuhan akan menukarkan, mengubahkan kepala orang buat gitu menjadi kepala himar atau menjadi seperti rupa keldai. Jadi maksudnya bukanlah ubah pada zahir ni dak jadi himar keldai tu.
Hadis tersebut cukup jelas, iaitu mengharamkan perbuatan mendahului imam. Sembahyang sah tapi haram. Bila kata haram, tak dapat pahala, dosa tak? Yang kedua pula kita telah dengar dulu, bila kata makruh saja, mendahului dalam makruh. Tak, memanglah dikata makruh sebab dah batas sembahyang mendahului. Tapi bila sebut makruh di dalam bahagian mengikut imam, bahagian itu tidak mendapat fadilat 27 kali ganda ataupun 25 kali ganda. Hadis tersebut cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului iman pada gerak rakaat, sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun solat. Hukum haram itu telah ditasrihkan dalam kitab. Jadi baginda merasa, adakah tidak orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului iman itu merasa takut bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar atau menjadi seperti rupa keledai. Jadi hadis tersebut cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului iman pada gerak rakaat, sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun salat. Hukum haram itu telah ditasrihkan dalam kitab At-Tahzib dan At-Tatamah dan telah disahkan dalam kitab Syarhul Muhazzab karangan Imam Nawawi belaka ni, dan kitab Al-Kifayah. Memang haram hukumnya. Sembahyang sah, perbuatan itu adalah berdosa satu. Yang kedua, tidak dapat pula fadilat 27 pada bahagian kita yang mendahului iman itu. Maksudnya Allah telah mengubahkan kepalanya menjadi kepala keledai, ialah Allah menjadikan kepalanya itu seperti kepala keledai dan mengekalkan badannya seperti badan manusia. Dan maksud menjadi rupa seperti rupa keledai ialah mengubahkan seluruh tubuhnya menjadi seperti tubuh keledai dan kepalanya itu seperti kepala keledai. Amaran mengubahkan kejadian manusia itu kepada rupa binatang itu amaran. Mengubahkan manusia itu kepada rupa binatang menunjukkan besarnya kemurkaan Allah. Baginda kata gitu, menunjukkan besarnya kemurkaan Allah ke atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan iman dengan betul dan patuh. Bukan ubah rupa je keledai, nak kata gitu tu menunjukkan besarnya kemurkaan Allah. Ke atas mereka yang dulu pada iman semua ni tidak mengikut pergerakan iman dengan betul dan patuh. Setakat itu untuk masalah pada hari ini. Kita akan tengok kitab kita yang kedua, Kashful Ghaibiyah pula. Buka muka surat 36. Surat 36 kitab Kashful Ghaibiyah. Hari ini Al-Babus Sadis, bab yang ke-6. Al-Babus Sadisu fi anna ruha ba'dal khuruji ya'ti ila qabrihi wa manzilihi. Jumpa semua? Dan bab yang ke-6 pada menyatakan bahawa roh kemudian keluar daripada badan. Hari ini nak menyatakan tentang roh kita lah setelah kita mati, setelah roh kita keluar daripada badan. Datang ia pada kuburnya. Dah setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita telah dengar setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala
Allah Subhanahu Wa Taala pun suruhlah bawa turun. Bawa turun sebab ada lagi tugas untuk menjawab soalan munkar dan nakir kan. Habislah tu. Kemudian dia kata selepas keluar daripada badan datang ianya pada kuburnya. Setelah dikebumikan lah. Datang dia pada kuburnya dan juga pada rumahnya. Ke kubur pun dia mari, di rumah pun dia mari. Maknanya bila dah mati ni, kita tak ada apa dah. Iza mata ibnu Adam fanqata amaluhu. Apabila matilah seorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya. Illa bisalasin, kecuali 3 saja yang dapat membantunya. Sadaqatun jariyah, sedekah kita yang pahalanya sentiasa berlari mengalir selagi sedekah kita itu dipergunakan. Umpamanya kita buat sumbang pada untuk pembinaan masjid, pembinaan surau. Zaman dulu tok kita banyak dia boleh buat telaga tau. Berderu mari ambil air telaga. Siang malam keliling rumah ambil air telaga dia. Selagi telaga itu dipakai, selagi itulah. Walau dia mati pun. Tak. Ada buat surah. Tapi lah ni, cuma sumbang lah kerajaan dah buat kaya, kita sumbang. Tapi masih ada untuk persendirian tu. Sadaqatun jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi. Ataupun ilmu yang kita ajar, yang dapat orang ambil faedah. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia lah. Dunia lagu mana? Ajar orang motong baju ke, ajar orang buat kuih ke. Tak, dunia. Agama lah. Ajar Quran, ajar sembahyang. Au waladun solihun yad'ulah. Itulah saja yang dapat. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuknya. Jadi kita kembali pada kitab. Bila kita mati maka roh pun baliklah. Datang ke kubur, datang ke rumah. Kubur tunggu takut ada mari. Pagi Jumaat daripada nak kira daripada kami petang mari dah. Tak ada mari. Malam pergi pula ke rumah. Ada kedak hak baca Quran ke untuk aku, duduk depan pintu. Tak ada juga. Mari pula kubur pagi Jumaat, tunggu lagi. Begitulah. Bila kita dah mati ni, harap orang hidup je lah. Jadi dia kata, datanglah dia pada kuburnya dan kepada rumahnya. Telah bersabda Nabi SAW, apabila keluar roh itu daripada badan anak Adam, maka apabila lalu 3 hari, setelah dikebumikan 3 hari, berkata roh itu, ya Tuhanku. Roh pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhanku, izinkan olehmu bagiku. Hak ni hak roh yang boleh menghadap Allah lah. Tak usah lah hak Tuhan murka tak boleh menghadap Allah tu. Ya Tuhanku, izinkan olehmu bagiku hingga aku berjalan kepada kuburku. Minta izin pada Tuhan nak turun ke dunia, nak pergi ke kubur. Dan aku tilik kepada jasadku. Tujuan pertama nak tengok jasad dia dulu. Lagu mana dah berlaku pada jasad ni setelah 3 hari ni. Setelah 3 hari mati. Setelah 3 hari berpisah roh dengan jasad. Setelah 3 hari dikebumikan, roh minta nak tengok jasad. Sayang kasih, maklumlah. Tak bercerita tangga. Sejak roh dimasukkan dalam jasad dah. Tak bercerita tangga. Sejak dalam kandung ngamuk, sampailah kemati baru berpisah. Apa tak kasih, apa tak sayang kepada jasadnya.
Aku tilik jasadku yang ada aku padanya, hak selama ni aku duduk dalam jasadku. Roh kata menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memberi izin Allah Taala baginya. Ringkaslah hak molek ni. Tuhan pun bagi izin lah. Maka datang ia kepada kuburnya. Dia pun datang di kubur, menilik ia kepadanya daripada jauh. Kalau kita duduk tepi pagar kubur lah, tengok daripada jauh. Tengok daripada jauh. Tengok daripada jauh. Dia tengok sungguhnya telah mengalir daripada lubang hidungnya, daripada mulutnya itu darah. 3 hari kita dikebumikan, maka darah pun keluarlah daripada hidung, daripada mulut, daripada telinga. Maka menangis ia. Tenangis, tengok. Maknanya nangislah, tengok dah mengalir dah darah daripada jasad dah. Seksanya, bukan seksa, maknanya begitulah sakitnya. Wallahu a'lam lah. Menangis roh itu sebagai tangisan panjang, bukan nangis sebetul-betul dak. Lepas pada menangis barulah dia kata wahai jasadku. Wah tu bahasa Arab lah, hey jasadku yang miskin. Yang miskin ni di sini artinya yang susah lah, bukan miskin tak ada pitih. Hey jasadku yang miskin, yang susah, dalam keadaan susah ni. Hei kekasihku. Dia panggil jasad dia kekasih. Kasih sungguh lah, stok daripada sejak daripada 7 bulan dalam kandungan tak. Sampailah ke mati baru berpisah. Hei kekasihku, adakah engkau ingat akan beberapa hari hidup engkau? Mau ingat tak masa zaman hidup dulu? Ingat kepada siapa? Bermula rumah inilah rumah yang liar, mengingat dak masa mati hidup dulu, kubur kita tak dapat tidur lain daripada kubur, dan kubur ini rumah yang liar, artinya rumah yang menakutkan. Tak, dia ingat kepada jasad dia. Ingat dak, dia kata masa hidup dulu tempat ini, kubur ini adalah rumah yang meliar. Tak ada siapa pun suka nak ada kubur tak. Semua kalau boleh nak lari. Dan rumah bala. Rumah bala akan terimalah musibah apa pun. Dan rumah kepicikan. Rumah sepik. Setengah tu siapa kena kepik. Dan rumah duka cita. Rumah menyesal. Menyesal pun tak ada guna dah. Menyesal dalam kubur tak guna dah. Tapi dia serulah. Dan ini rumah menyesal. Kemudian berjalan pula. Lepas pada tu dia baliklah. Naik pula. Apabila adalah 5 hari, pada hari kelima, berkata ia, datang pula menghadap Tuhan. Hei Tuhanku, izinkan olehmu bagiku hingga aku tilik kepada jasadku. Nak minta izin nak tengok jasad pula lah. 5 hari dah ni berpisah, 5 hari dah dikebumikan. Maka memberi izin Allah Ta'ala baginya. Tuhan pun izin lah. Maka datang ia kepada kuburnya. Tengok daripada jauh juga. Tengok daripada jauh. Macam kita tak sanggup lah. Macam kita lah dengar orang kata nak berpisah dengan yang kita sayangi, tak sanggup. Aku nak pergi dekat. Tengok jauh-jauh, sedih sangat. Tengok daripada jauh. Dan sungguhnya dia tengok mengalir dah daripada 2 lubang hidungnya, daripada mulutnya, 2 telinganya itu air dana. Habislah. Darah tukar daripada air dana pula 5 hari. 3 hari darah, 5 hari jadi danar. Danar dan nanah. Darah jadi dana dan nanah. Menangis ia. Sebagai menangis. Kemudian berkata ia pula, hei jasad yang miskin. Miskin maksud dia kesusahan lah. Adakah engkau ingat akan beberapa hari hidup engkau dalam dunia ini, akan beberapa rumah ini yang duka cita dan percintaan dan percobaan, dan di sinilah rumah ular dan kala. Rumah ular dan kala, sungguhnya telah memakan oleh ulat akan daging engkau. 5 hari ulat pun makan daging kita ni. Bulat dah lah. Ulat makan dah.
5 hari daging kita pun dimakan oleh ulat. Mencari ia akan kulit kita, ulat rongong habis, kulit-kulit pun habisnya rongong di ulat lah masuk ambil daging ni. Dan segala anggota engkau. Kemudian berjalan pula, naik pula. Hari yang ke-7 berkata pula, ya hai Tuhanku, izinkan olehmu bagiku hingga aku tilik akan jasadku. Nak bagi tengok jasad pula. Maka memberi izin Allah baginya, maka datang ia pada kuburnya dan menilik ia daripada tempat yang jauh. Sungguhnya 7 hari itu telah jatuh daripadanya ulat, habis dah daging, ulat pun jatuh dah, habis dah 7 hari daging kita habis dah dimakan oleh ulat. Ulat pun jatuh berjelabak dah, tak ada benda dah nak makan. Dan banyak menang dan banyak jatuhlah padanya oleh ulat yang amat banyak lah. Maka menangis ia sebagai tangis yang amat sangat, berkata, ya hai jasadku, adakah kau ingat akan berapa hari yang hidup engkau, di manalah segala anak engkau, mengingat dah di mana segala anak kamu, di manalah segala keluarga engkau, di manalah aurat engkau, di manalah di manalah segala anak engkau. Mu didik molek dak. Ada dak bahagiamu ni daripada anakmu. Tak. Di manakah segala keluarga engkau, di manalah aurat engkau. Kamu buka aurat ke tutup aurat masa hidup ni, nak bergaya buka aurat. Ruh tolong seru. Di manalah segala saudara engkau, adik-adik kamu, hak munduk baik sama kini, ingat dak kamu ni. Di manalah anda taulah, beritulah sahabat-sahabat kita yang kita baik tu, ingat dak masa kita mati ni. Dan di manalah Jumaah engkau, begitulah kumpulan-kumpulan kita, kumpulan Yasin ke, kumpulan apa ke, tak. Dan di manalah jiran engkau, yang mereka itu suka, mereka itu berjirakan di kau. Yang datang dunia juga suka baik, sahabat baik, macam adik-beradik tak. Pada hari ini menangis mereka itu atasku dan atas engkau. Jadi semuanya dah anak, sahabat, adik-beradik baik ni nangislah hari ni. Tak ada dah. Maknanya roh yang sebut. Dan diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apabila mati orang yang mukmin, hadis diriwayat oleh Abi Hurairah, dia kata apabila mati orang mukmin, beredalah rohnya pada keliling rumahnya sebulan. Ini hal lain pula. Mati mana roh itu duk keliling rumah sebulan. Duk keliling rumah sebulan, maka meniliklah ia kepada barang tinggalnya. Dia tengok daripada hartanya, betapa dibahagikan dia, molek dak bagi harta dia ni. Ke berebut ke, susuk ke, dia tengok belaka. Dan betapa ditunaikan akan hutangnya, ada dak bayar hutang dia, harta dia tinggal, ada dak bayar hutang. Selama sebulan duk keliling rumah ni. Maka apabila sempurna baginya 1 bulan, setelah habis sebulan, berkeliling ia pada kubur pula. Pergi di kubur pula, duk kubur pula. Berkeliling ia pada kubur. Jadi sebab itulah dak learning ke Allah. Zaman tali besin ni kau lepas tahlil berok buka tali besin, lepas tahlil roh duduk tengok belaka keadaan sukerianya. Lepas aku mati tak ada nak hadiah pada aku, badi dia tengok tali besin. Siapa pesarah saya, kalau lah learning, kalau lepas dalam mati 7 hari tahlil tu tak buka apa tali besin anak cucu ni, boleh perasak kemiang punggung. Maknanya molek. Tak, buka selalu. Sedangkan roh tu ada, mak ayah tu ada, duk perhati hak mana sedih kehilanganku, hak mana tak ada apa-apa, suka cerita macam biasa, duk tengok angok, duk tengok TV. Learning. Tak, zaman dulu tak ada TV. Berkeliling ia kemudian
Maka apabila sempurna baginya 1 bulan, berkeliling ia kepada kuburnya. Pergi ke kubur pula, maka berkeliling ia kemudian daripada yang demikian itu hingga sempurna atas tahun. Setahun. Maknanya sayangnya roh pada jasad dan mengharapkan roh itu kepada bantuan. Maka melihat ia setahun dia duduk di kubur tu, dia tengok akan orang yang minta doa ia baginya. Hak mana mari dia sedekah sepatah 2, kemudian berdoa padaku. Dia tengok belaka. Tengok pun jadi apa dak, dia tak boleh buat apa. Kita tak sedar pun supaya. Dan orang yang duka cita atasnya hak mana, dia tengok ada dak hak sedih. Mari kubur tiap-tiap pagi Jumaat sedih. Ataupun tiap-tiap petang mari. Dan apabila sempurna setahun, bila dah cukup setahun, diangkatkanlah rohnya kepada tempat perhimpunan segala roh lah. Buat naik lah. Tempat perhimpunan segala roh. Hingga hari kiamat. Bukan tak turun. Ada semua pada masa-masa tertentu dapat turun, tapi direngkaskan lah. Lepas pada setahun tu diangkat lah. Disimpan tempat simpanan roh. Hingga hari kiamat lah. Ni cara ringkas. Artinya bila hari kiamat, hari ditentukan sekala, hari ditentukan sangkakala, firmanallahu ta'ala tanazzalul malaikatu warruh. Tak. Maka dia ambil daripada firman Allah juga. Roh itu dikembalikanlah pula, diturunkan pada hari ditentukan sangkakala. Artinya sangkakala yang kedua lah, iaitu sangkakala kebangkitan. Yang pertama kemusnahan seluruh alam kan. Yang kedua, sangkakala kedua telah bari hari kebangkitan. Semuanya roh dah kita hidup balik. Tanazzalul malaikatu waruh, artinya turunlah oleh segala malaikat roh. Maka akhir ayat, siapa tak boleh ambil sepotong sajalah. Dan dikata orang, dan serta mereka itu roh dan raihan. Dan dikata orang serta mereka itu roh dan raihan. Ayat tadilah tafsir tanazzal malaikat ruh. Dan dikatakan bermula roh itu malaikat yang amat besar, yang turun ia bagi khidmat orang yang mukmin. Dan ini maksud ayat tadi. Tanazzalul malaikat waruh itu malaikat roh itu siapa dia? Seorang kata malaikat yang amat besar, ketua segala malaikat, iaitu roh. Dalam ayat ini dimaksudkan dengan roh itu ialah malaikat Jibril. Dan dikatakan bermula roh itu malaikat yang amat besar. Ni ayat tadi tanazzalul malaikat waruh, turunlah segala malaikat dan roh. Yang turun itu bagi khidmatkan orang yang mukmin. Bagi khidmat orang yang mukmin. Seperti malam Lailatul Qadar. Ayat ini pada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh. Kalau tu diturunkanlah malaikat dan roh. Roh itu ketua malaikat, iaitu Jibril. Bagi khidmat orang mukmin. Kemudian diperintah semua para malaikat itu berjabat salam semua orang mukmin di seluruh dunia ini. Ramainya malaikat turun seramai semua umat mukmin yang ada pada masa itu. Pada Lailatul Qadar mereka bersalaman dan mendoakan kepada orang mukmin. Itu maksudnya besar yang turun ia bagi khidmat akan orang mukmin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffah. Artinya pada hari yang berdiri segala roh dan segala malaikat bersaf-saf ramatuhum. Hingga akhir ayat. Dikata orang maknanya roh itu anak Adam, ada juga. Setengah orang mentafsirkan makna al-malaikatu waruh itu anak Adam. Malaikat lah, roh itu artinya anak Adam. Berkata kil bermula roh itu, dan kada pendapat mengatakan tersebut dalam ayat tanazzalul malaikatu waruh itu turunlah malaikat dan roh. Kata pendapat
ruh itu adalah maksudnya malaikat Jibril lah. Sebagai dinyatakan sebagai ketua rombongan malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar dengan membawa bendera hijau. Bendera hijau itu Jibril pacakkan di atas Kaabah. Tak boleh nampak dah. Kalau nampak orang Mekah tahu belaka. Oh, malam Lailatul Qadar lah pula. Jibril pancak di atas Kaabah. Ya? Dah, ni tafsir. Ada kata roh itu maksudnya anak-anak Adam. Ayat ini ada kata roh itu adalah ketua para malaikat. Sebagaimana yang hak bahasa, iaitu maksud roh di sini ialah Jibril lah. Dan turunlah malaikat-malaikat dan Jibril. Jibril lah yang menjadi ketua rombongan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim, dengan keizinan Tuhan mereka. Min kulli dengan membawa segala pekerjaan lah. Berkata Kil. Kil ni pendapat tak tahu siapa yang mengatakan dengan sahih. Itu Kil. Kil ni bahasa Arab. Melayunya dikatakan. Qala kul kil. Dikatakan bermula roh itu adalah maksudnya ialah Jibril lah. Ayat ni. Tanazzalul malaikatu waruh itu Jibril alaihissalam. Dan dikata orang bermula roh itu roh Muhammad. Ada juga yang mengatakan maksudnya roh Muhammad, turunlah malaikat dan roh Muhammad. Dan bermula roh itu roh Muhammad alaihissalam di bawah aras. Yang duduk roh Rasulullah duduk di bawah aras. Aras ni kalau kita kata maknanya langit pada akhirat lah. Kita langit dunia ni atapnya langit, akhirat atapnya aras. Pendapat katakan itulah. Di bawah aras, izin pada malam Lailatul Qadar. Bermula roh itu roh Muhammad. Bermula roh itu adalah roh Muhammad alaihissalam di bawah aras minta izin pada malam Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun juga. Untuk turun supaya memberi salam ia atas segala orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan. Habislah tu, tak apalah, mana walau macam mana pun malam Lailatul Qadar itu malaikat turunlah memberi salam kepada orang mukmin, mendoakan kepada orang mukmin. Maka lalu ia atas mereka itu pada malam itulah roh pun lalulah kepada seluruh orang mukmin. Dikata orang bermula roh itu roh segala kerabat. Ada juga pendapat mengatakan roh itu ada roh segala kaum keluarga. Tak apalah kita tak sampai imannya. Dan segala roh orang yang mati. Berkata mereka itu, hei Tuhan kami. Habis ayat. Kemudian ayat baru, ayat roh tadi minta turun ni. Hei Tuhan kami, izinkan olehmu bagi kami dengan turun pada rumah kami. Ini ayat baru berkenaan dengan roh tu. Habis dah tu dan Lailatul Qadar apa ni, keadaan roh pula lah. Lepas pada berapa setahun dah minta izin dengan Allah supaya nak turun tengok ni. Izinkan olehmu bagi kami dengan turun pada rumah kami hingga kami lihatlah akan segala anak kami dan segala zuriat kami. Maka turun mereka itu pada malam Lailatul Qadar seperti barang yang telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apabila adalah kata Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas, sepupu kepada Rasulullah. Apabila adalah hari raya, hak nak ayat hak roh-roh turun ke dunia ni. Hari raya, minta izin. Adalah hari raya, hari Ashura. Bila sebut hari raya dua lah, Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Ashura 10. Kejap.
hari Jumaat yang awal daripada bulan Rajab. Tak. Dan malam nisfu dari bulan Sa'ban. Nenek turun ni. Dan malam Lailatul Qadar. Ini malam yang tidak tahulah mana sepanjang bulan Ramadan. Tak? Dan malam Jumaat. Malam Jumaat. Malam Jumaat turun roh ni ke dunia. Malam Jumaat keluar seluruh orang yang mati daripada kubur mereka itu. Dan berdirilah mereka itu atas pintu kubur mereka itu. Katakanlah malam Jumaat itu, kemudian duduklah dia di tepi pintu kubur dia tu pagi esok. Dan berkata mereka itu, duduk pula merayu pula. Merayu pula. Kasihanilah olehmu atas kami pada malam ini yang berkat ni. Lagu mana cara kita kasih dia? Dengan bersedekah. Bagilah sedekah. Niatlah pahala untuk aku. Atau dengan satu suat, tak banyak pun, dah tak mampu. Hadiahlah sesuat dah. Kalau kita berilah sebuku roti pun kepada orang-orang yang berhajat. Tak. Kalau beri ke orang kaya, tak ada benda. Hak budak-budak ke, hak miskin, hak dorak-dorak depan rumah kita ke, berilah. Itu maksudnya dengan sesuatu suap. Maka satu suap tu sabit tu duk buat arwah-arwah tu tak. Wak jamu tu. Maka bermula kami sangat berhajat kepadanya. Roh kata kami sangat berhajat kepada sedekah-sedekah kamu ni, ingatan-ingatan kamu, memang kami sangat berhajat lah. Maka jika bakhil kamu dengan dia, jadi sekarang alhamdulillah dah banyak dah NGO ni buat sumbangan tanah wakaf. Sedekah jariah tanah wakaf. Nak buat tempat anak yatim belajar, tempat hafal Quran. Alhamdulillah lah dah. Orang tolong usahakan. Kita ni tak payah mana. Dia tu tak kira lah orang wi tak wi pun. Tebal tak tebal pun git. Kurban. Kita ada kat Allah lah. Sedekah jariah. Niatlah untuk nama siapa-siapa tak. Kita ni sama dah. Bermula dia kata kami sangat berhajat kepadanya, dan maka jika bakhil kamu kalau kedekut juga dengan dia, nak beri sedekah tak sayang, nak beri sesuatu nasi kita sebuku roti pun sayang juga, tiada kamu beri akan dia, maka bacalah oleh kamu akan kami dengan Fatihah. Baca Fatihah. Dah sayang dengan hak ni terpaksa kena keluar pitih ke. Walaupun sebuku roti harga RM2 apa merasa sayang, nak minta juga. Naknya dia membacalah Fatihah sekali pun tak apa dah. Baca oleh kamu akan kami dengan Fatihul Kitab pada malam ini, malam Jumaat ni yang amat berkat. Habis. Masa dah cukup dah. Pada malam ini yang amat berkat, adakah merayu lagi? Adakah daripada seorang yang kasih sayang atas kami? Anak-anak cucu ke, anak-anakku ni, adakah yang ada sesayang atas kami? Adakah seorang yang ingat akan dagang kami? Dah mati dagang dah lah seorang diri. Hei orang yang duduk akan rumah kami, kita ni ambil saka duduk rumah dia, dia pun dakwa juga. Hei orang yang duduk akan rumah kami. Kita sedap nak berbuk dah. Duduk dakwi benda satu ke dia, dia mari. Setiap malam Jumaat kita ambil kurang. Orang yang duduk akan rumah kami, orang yang berkahwin akan segala perempuan-perempuan kami, nikah dengan janda dia tu panduk rumah dia. Dan hei orang yang bermukim ia pada keluasan mahligai kami, orang tu panduk tanah dia. Tempat duduk tanah-tanah dia pun orang bermukim atas keluasan mahligai, orang tempat duduk tanah kami. Dia minta, bukan bakit, dia minta seru.
Orang yang bermuka ia pada keluasan maliga kami, bermula dari kami sekarang ini dalam kepicikan, kami dalam kesesakan, dalam kesusahan. Kubur dalam kepicikan kubur kami. Hei orang yang membahagiakan segala harta kami, ambil sakara. Hei orang yang menghina ia akan anak yatim kami, adakah daripada kamu seorang yang menyebut ia akan dagang kami? Ingat tak tentang dagang kami ni. Dan suhuf kami, itu sudah gulung. Suratan kami telah gulung dah. Tak boleh nak buat pahala dah. Yang tolong buat orang hidup jelah. Suratan kami dah gulung dah. Tak boleh nak tulis dah. Tak boleh nak buat pahala. Tak boleh nak buat dosa dah. Sakat yang tu lah. Hak nak tolong buat pahala, hak orang yang hidup lah. Itu saja. InsyaAllah kita dengar lagi lah banyak umur. Ya. 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 Tak. Tapi iyalah sebab tu dia nama alam kubur. Alam kubur artinya setelah kembali ke rahmatullah. Hak tu turun di mana tu, dia marilah ke rumah dia. Dia tak ada kubur, maknanya tak ada kubur, dia mari ke rumah dia. Kita dah dengar dah mari ke rumah tu. Samalah yang pentingnya, tapi nak royaknya berkehendaknya dia tu mari minta. Hak kita buat tu alhamdulillah lah. Begitu ya. Selagi ada rumah dia baliklah ke situ. Dia dah jual dah. Dah jual jadi hak orang lain, dia dah dakwa lah orang lain. Dia dakwanya anak cucu dia, hak makan pesaka dia. Dia gilah rumah anak cucu dia, ambil harta pesaka dia tu. Dia minta lah. Biarlah kita ingat gitu, jangan kita dah duduk rumah dia dah mari dah. Maknanya dia akan datang dakwa dah, hai orang yang mengambil harta pusakaku. Begitulah. Cuma di sini nak memberi kita, hendaklah kita ingat walaupun di mana kita berada. Kalau dah ambil saka mak kita miskin, tak tinggal sikit abuk pun, maknanya sebagai anak dia ibu yang melahirkan kita, membelakan kita, menyebabkan walaupun tak pandai kurang-kurang dia atau ngaji Quran dalam piti pun, maknanya yang mendidik dan mengasuh kita. Tak boleh nak lawan apa yang disumbangkan oleh kedua bapa tu. Ya. Balah. Hak balah tu hak kita. Hak kita dengan mak ni hak hati kita lah, suku. Hak balah tu hak kita lah. Ada faedah bagian balah pula. Begitulah balah pun kita tak ingat dah bila kita hak balah tu hak orang dak belajar tu, tak ada apalah dah kita hak belajar ni. Kita ingat ni bahagian kita. Balah mana pun mak kita tak lepas daripada kita dah. Dia cuma dapat merayu pada kita. Merayu pada kita. Begitulah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwasi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shiwara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah.